Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan, saya percaya tuan-tuan dan puan yang sedang mendengar slot tazkirah ini merupakan orang yang istiqamah dengan amal-amal fardu seperti solat dan juga amal-amal sunat yang lain. Mungkin tuan-tuan adalah antara ahli karyah yang rajin, komited, istiqamah mengimarahkan masjid dan surau, menghadiri solat-solat berjamaah dan program-program di surau atau masjid. Tahniah, alhamdulillah. Selain dari itu, boleh jadi tuan-tuan dan puan juga merupakan orang yang sentiasa menjaga adab berpakaian, menutup aurat, berakhlak mulia, suka menderma dan lain-lain lagi. Pendek kata, seorang yang ada sifat-sifat soleh dan solehah. Alhamdulillah. Dalam pada itu, saudara, kita perlu beringat dan berjaga-jaga daripada tipu daya iblis dan syaitan yang tidak pernah putus asa untuk memesongkan kita dengan apa cara sekalipun. Jika dia gagal menghalang kita daripada menunaikan kewajipan dan melakukan amal soleh, pasti dia atau syaitan dan iblis akan mencari jalan menghasut kita supaya merosakkan amal soleh tanpa kita sedar. Antara yang boleh merosakkan amal soleh ialah apabila kita kagum dengan diri kita, kagum dengan amalan yang kita dah buat, atau dengan lain perkataan, rasa diri hebat dengan amal-amal soleh yang dilakukan. Itulah yang dipanggil ujub. Ujub yang disemai oleh syaitan dalam benak fikiran kita. Bila penyakit ujub menguasai kita, kita akan menganggap orang lain tidak sebaik kita. Kita orang yang telah baik, banyak buat amal-amal kebaikan. Menurut Ibnu Al-Mubarak, ujub adalah ketika seseorang berasa dirinya mempunyai kelebihan atau kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sementara Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ujub adalah kecintaan seseorang akan kelebihan pada dirinya yang dia anggap memilikinya sendiri. Sedangkan kelebihan itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. Saudara, perhatikanlah teguran Allah dalam ayat 32 surah An-Najm yang berbunyi, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Yang bermaksud, lantaran itu, jangan kamu menganggap diri kamu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ayat ini mengandungi larangan dan sindiran tajam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Rasulullah SAW pula mengingatkan kita supaya menjauhi ujub yang baginda sebut dalam sebuah hadis, i'jabul mar'i binafsih, yang bermaksud ketakjuban seseorang akan dirinya. Sabda Nabi SAW, thalathun muhlikat, 3 perkara yang merosakkan. Yang pertama, kedekut lagi tamak. Kedua, hawa nafsu yang dituruti. Dan ketiga, ketakjuban seseorang akan dirinya. Perkara-perkara tersebut akan merosakkan nilai amal soleh, bahkan merosakkan diri kita di dunia dan di akhirat. Contoh, seorang yang kedekut lagi tamak akan dibenci oleh orang di sekitarnya dan mungkin menjerumuskannya ke dalam kerosakan kehidupannya sendiri. Demikian juga seorang yang menuruti hawa nafsu, seorang yang ta'ajub ataupun ujub tadi, juga tidak disenangi oleh orang lain. Itulah contoh secara ringkas bagaimana sifat-sifat tersebut boleh merosakkan diri kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, biasanya penyakit ujub akan lebih parah
jika bercampur dengan sifat sombong atau takbur. Orang yang perasan dirinya baik akan memandang rendah orang lain yang pada tanggapannya orang itu tak baik. Tidak baik sepertinya. Contohnya, mungkin orang itu tidak menjaga solat fardu, tidak solat jemaah di masjid, tidak menutup aurat yang sempurna dan lain-lain. Saudara, janganlah pandang rendah orang yang pada pandangan kita kurang amal soleh dan mungkin selalu melakukan dosa dan maksiat. Jangan sekali-kali melabel mereka dengan fasik. Apatah lagi jika sampai mengatakan mereka ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Kita tidak berautoriti menjatuhi hukuman berdosa, ahli neraka, fasik dan sebagainya. Siapalah kita? Ya, mereka bersalah dan berdosa. Tetapi mungkin kerana jahil, tiada didikan agama dan sebagainya. Boleh jadi kemudian hari mereka bertaubat dan berhijrah, lalu menjadi Muslim yang lebih baik daripada kita. Dan boleh jadi juga kita yang berubah menjadi sebaliknya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Saudara-saudara, Allah tidak menyuruh kita menilai amal orang lain. Kita juga tak akan disoal dan dihisab di akhirat tentang amal orang lain. Kita sebenarnya bertanggungjawab atas amal diri kita sendiri. Prestasi amal semasa kita hidup itulah yang akan disoal siasat, dihisab, dinilai oleh Allah Ta'ala dan seterusnya diberikan balasan sama ada syurga atau neraka. Lantaran itu, jagalah amal sendiri. Muhasabahlah. Dan terus berusaha menambah baik amal-amal kita. Juga berdoalah. Semoga Allah mengekalkan taufik hidayah kepada kita untuk dapat istiqamah beramal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Pupuklah sifat ikhlas dalam setiap amal tanpa mengharapkan pujian manusia. Sentiasa insaf bahawa kebaikan kita adalah kurniaan dan taufik daripada Allah. Kita dapat melakukan amal-amal soleh adalah dengan taufik daripada Allah. Lantaran itu, kita akan selalu tawaduk dan merendah diri. Tidak sekali-kali akan berasa diri kita lebih baik daripada orang lain ataupun ujub tadi. Di samping itu, letakkanlah harapan moga-moga mereka yang masih jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih leka, agar mereka mendapat taufik hidayah Allah, terbuka pintu hati untuk berubah, dan seterusnya mereka berhijrah, committed, berpegang dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Atau lebih baik lagi, jika kita mampu mendekati mereka dengan rasa kasih sayang. Sebagai saudara sesama Islam, berdakwah, mengajak mereka ke arah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mungkin kita menjadi perantara atas sebab seseorang berhijrah ke arah kebaikan, ke arah jalan yang Allah Ta'ala redai, insya-Allah. Itulah yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.